Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tugasan dan pembentangan kami ialah pemberian mut'ah selepas penceraian di bawah kursus PPPG 2932 Undang-Undang Keluarga Islam. Kursus ini diselia oleh Puan Cik Mariam binti Ahmad dan terdiri pada dua ahli kumpulan iaitu Nur Nazira Wahida binti Aziz iaitu saya sendiri dan rakan saya Ernie Yati binti Ira. Bahagian pengenalan. Islam mengangkat derajat wanita dan menjadikan wanita setaraf dengan lelaki dari segi hak dan tanggungjawab yang saling memerlukan antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, pengiktirafan dan sanjungan diberikan oleh Islam terhadap wanita dapat dilihat pada tanggungjawab yang diletakkan pada bahu lelaki bagi memelihara mereka. Suatu kecil wanita dipelihara oleh ayah walinya dan apabila sudah berkahwin, suami dipertanggungjawab untuk menjaganya. Pensyaratan tanggungjawab suami terhadap isteri bukan sahaja sepanjang tempoh perkahwinan, namun Islam masih memelihara dan menjaga hak isteri dan anak-anak selepas terjadinya perceraian. Pembentangan ini adalah untuk meneliti hak-hak yang boleh dituntut oleh bekal isteri terhadap suami selepas berlakunya perceraian serta faktor-faktor menjadi penghalang oleh bekal isteri untuk menuntutnya, menekankan konsep pemberian mut'ah selepas perceraian. Latar belakang tajuk. Mut'ah ialah satu pembayaran sagu hati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya selepas mereka bercerai, sama ada berupa wang ataupun barang. Sagu hati mut'ah ini dikira bayaran yang wajib apabila perceraian itu berlaku bukan disebabkan oleh kesalahan pihak bekas isteri. Daripada Jabatan Bantuan Guaman. Manakala merujuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, mut'ah ialah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada bekas isteri yang pernah disetubuhinya jika perceraian itu bukan berpunca daripada isteri dan bukan kematian suami. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenai mut'ah, antaranya ialah tidaklah kamu bersalah jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberikan mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka iaitu suami yang senang menurut kemampuannya dan suami yang miskin menurut kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu membuat kebajikan. Surah Al-Baqarah ayat 236. Sebelum adanya nama dan atau Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri-negeri di Malaysia, mut'ah tidak begitu diperkatakan, walaupun ia merupakan salah satu daripada hak yang diperolehi wanita selepas penceraian. Namun semenjak kebelakangan ini, persoalan mengenai tuntutan mut'ah mula mendapat perhatian. Situasi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perubahan-perubahan seperti kadar kekerapan perceraian yang tinggi, tuntutan kadar hutan yang semakin tinggi, peruntukan hutan sama ada di dalam enactment atau Undang-Undang Keluarga Islam semakin jelas, masyarakat lebih berpendidikan, berfikiran terbuka serta mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih baik. Walau bagaimanapun, meningkatnya peningkatan kes-kes perceraian ada dikenal pasti sebagai faktor utama penyebab khususnya kepada pihak yang terlibat dan masyarakat awam untuk mengetahui lebih lanjut tentang mut'ah serta bagaimana prosedurnya dijalankan di mahkamah syariah. Kita pergi ke perbincangan. Perbincangan ini mempunyai 6 kandungan. Yang pertama ialah hukum mut'ah. Jumhur ulama menyatakan hukum asal mut'ah ialah sunat, iaitu amalan digalakkan terhadap suami yang telah menceraikan isterinya. Alasan ini pendapat ini disandarkan pada ayat 236 surah Al-Baqarah tadi. Mengikut Imam Syafi'i pula, mut'ah itu wajib diberikan kepada isteri sama ada dia diceraikan sebelum atau selepas disetubuhi, sudah ditentukan maharnya atau belum. Ia boleh diberikan dalam bentuk wang, pakaian dan barang lain sesuai dengan pengertian mut'ah itu sendiri. Kedua, mut'ah bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh bekas isteri akibat diceraikan oleh suami. Seseorang isteri lazimnya bergantung hidup kepada suami. Oleh itu, adanya pemberian mut'ah ini, maka bekas isteri boleh menggunakannya sebagai modal untuk berdikari dan memulakan hidup baru selepas perceraian. Selain itu, menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap isteri. Pada kebiasaannya terdapat anggapan masyarakat bahawa seseorang wanita diceraikan kerana ada sesuatu aibnya. Maka pemberian mut'ah itu bermakna perceraian itu bukan disebabkan oleh bekas isteri.
Ketiga, prasyarat untuk isteri memohon mut'ah di Malaysia ialah seperti berikut. Wujud perkahwinan yang sah, berlaku penceraian bukan berpunca daripada isteri. Yang ketiga, berlaku penceraian hidup. Berlaku persetubuhan dan perceraian bukan disebabkan oleh suami yang apa-apa, iaitu miskin. Seterusnya, faktor yang menggugurkan hak mut'ah adalah seperti yang berikut adalah isteri yang nusyuk disabitkan oleh mahkamah. Kedua, isteri yang diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kahwin disebut dalam akad. Isteri yang murtad dan perceraian secara tebus talak. Selain daripada itu, cara untuk menentukan kadar mut'ah. Tidak terdapat suatu paduan tertentu yang boleh dijadikan formula tetap untuk menentukan kadar dalam pemberian mut'ah daripada seorang bekas suami kepada seorang isteri yang diceraikan. Namun begitu, terdapat prinsip umum yang menyatakan bahawa sesuatu pemberian hendaklah diasaskan kepada kemampuan suami, iaitu jumlah pendapatan yang diambil kira dalam penilaian tersebut adalah pendapatan kasar suami ketika perceraian. Yang kedua, status pasangan, iaitu dengan mengambil kira kedudukan isteri tersebut. Yang ketiga, tempoh perkahwinan. Dan keempat, pengorbanan isteri, iaitu dalam mengurus hal rumah tangga dan anak-anak. Protokol mengenai mut'ah pada umumnya terdapat dalam semua Enamen Keluarga Islam Negeri Seksyen 56 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Misalnya menyebut, sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah, seorang perempuan telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguh hati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintah suaminya membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Secara umumnya, dasar mut'ah adalah mengikut keredaan kedua-dua pihak, tetapi jika tidak mencapai persetujuan, maka penentuan perlu dibuat oleh qadi atau pihak hakim. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Amy. Seterusnya kita pergi ke bahagian analisis kes. Terdapat beberapa kes yang saya ambil contoh untuk membincangkan tentang topik bayaran muta'ah selepas perceraian ini. Yang pertama berkaitan kes yang boleh menuntut muta'ah selepas perceraian. Kes yang pertama berkaitan bekas suami isteri iaitu Suraya dan juga Abi Syukur yang telah berkahwin pada 11 Julai tahun 1991 dan disahkan bercerai pada 20 Disember tahun 2006. Telah hidup bersama selama 15 tahun dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Suraya telah menuntut bayaran muta'ah sebanyak RM500,000 Malaysia setelah mereka bercerai. Ini adalah kerana dia yakin bahawa Abi Syukur merupakan seorang yang berkemampuan dan mampu untuk membayar bayaran muta'ah tersebut. Dia memang benar kerana Abi Syukur merupakan seorang doktor pakar bedah. Jadi secara umumnya di Malaysia, seorang doktor pakar bedah merupakan seorang yang berkemampuan kerana pendapatan bulanan mereka agak tinggi. Mahkamah tidaklah terus menerima permintaan Suraya. Mahkamah telah menyiasat dahulu dan telah mengambil langkah seperti merujuk firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang bermaksud, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi muta'ah iaitu pemberian saguh hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang ataupun mampu hendaklah memberi saguh hati itu menurut ukuran kemampuannya. Dan manakala suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian saguh hati menurut yang patut sahaja. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Jadi disebabkan itu mahkamah bersetuju dan telah menetapkan bekas suami iaitu Abi Syukur membayar RM500,000 sebagai muta'ah kepada bekas isterinya Suraya. Kes yang seterusnya berkaitan bekas suami isteri Rahania dan Haji Ujang. Rahania telah menuntut bayaran muta'ah sebanyak RM10,000 daripada Haji Ujang setelah mereka bercerai. Mahkamah telah menolak permintaan Rahania disebabkan Haji Ujang merupakan seorang pesara dan dianggap tidak berkemampuan untuk membayar bayaran muta'ah sebanyak RM10,000 Malaysia. Pada mulanya, isteri iaitu Rahania dianggap tidak berhak untuk menerima sebarang bayaran muta'ah daripada Haji Ujang disebabkan Rahania yang memohon perceraian. Selain itu, isteri ataupun Rahania juga merupakan seorang yang tidak taat kepada suami dan Rahania berlaku curang dengan seorang warga asing ataupun bangsa asing.
Jadi pihak mahkamah telah merujuk kepada kitab Hasyiah I'anah At-Talibin juz 3 halaman 496 yang bermaksud menyalahi masalah apabila perceraian itu berlaku disebabkan oleh isteri seperti isteri memeluk agama Islam sama ada isteri murtad, isteri memiliki suami fasik, isteri kerana keaiban isteri ataupun disebabkan kedua-duanya suami isteri seperti kedua-duanya menjadi murtad atau dengan sebab suami memilih isteri seperti suami memilih isteri selepas ia bernikah dengannya, maka dalam masalah tersebut isteri tidak berhak mendapat mut'ah. Jadi dalam kes Rahaniah ini dia masih layak untuk menerima mut'ah, tapi dengan penetapan sebanyak 2,000 sahaja oleh pihak mahkamah disebabkan bekas suaminya kurang berkemampuan. Seterusnya, terdapat juga beberapa kes perceraian yang pihak isteri tidak boleh menuntut mut'ah selepas mereka bercerai. Kes Joriah dan Ibrahim. Joriah si isteri telah menuntut bayaran mut'ah daripada pihak bekas suaminya sebanyak RM5,000 Malaysia setelah mereka bercerai. Tetapi Mahkamah Tinggi Syariah Melaka telah menolak tuntutan tersebut kerana dalam sijil daftar cerai pasangan tersebut, Joriah telah bersetuju untuk tidak menuntut apa-apa bayaran mut'ah jikalau terdapat perceraian yang berlaku antara mereka. Jadi disebabkan itu, Joriah tidaklah berhak untuk menuntut bayaran mut'ah daripada bekas suami dan bekas suami juga tidaklah wajib untuk membayar apa-apa bayaran mut'ah kepada Joriah. Disebabkan Joriah telah berjanji pada awal perkahwinan untuk tidak menerima apa-apa bayaran jikalau terjadi perceraian. Kes yang terakhir melibatkan bekas pasangan suami isteri Rahimah dan Abu Hanifah. Rahimah telah menuntut fasakh ataupun menuntut cerai daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah bersetuju untuk menceraikan Rahimah tapi dengan syarat iaitu Abu Hanifah tidak akan membayar nafkah edah, mut'ah dan sebagainya selepas mereka bercerai. Rahimah telah bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan kerana Rahimah memang inginkan perceraian. Maka mereka bercerai di Mahkamah Kadi. Mahkamah Kadi telah meluluskan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abu Hanifah dengan persetujuan Rahimah sendiri. Maka Rahimah dan Abu Hanifah bercerai seperti biasa tanpa perlu Abu Hanifah membayar apa-apa bayaran kerana Rahimah telah bersetuju dengan syarat perceraian tadi. Jadi dalam masa yang sama Rahimah memang tidak boleh untuk menuntut mut'ah kerana telah bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan sebelum mereka bercerai. Akhir sekali, penutup. Kesimpulannya, setiap perceraian yang berlaku disebabkan suami dengan sebab ataupun tanpa sebab, suami wajib untuk membayar bayaran mut'ah kepada isteri. Seterusnya, isteri yang bersetuju tidak ingin menerima bayaran mut'ah selepas mereka bercerai, maka ianya tidak wajib dibayar oleh pihak suami dan juga tidak wajib untuk dituntut oleh pihak isteri setelah mereka bercerai. Mut'ah juga perlulah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri. Seterusnya, mut'ah tidaklah membebankan mana-mana pihak selepas mereka berpisah. Dan akhir sekali, bayaran mut'ah perlulah dibayar oleh suami kepada isteri dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Sekian, terima kasih.